Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan menceritakan tentang banding beza teori pemerolehan bahasa. Sebelum itu, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Arifah, Syazwana Huda, Wan Hazirah, Amiratul Atirah dan Ganmei. Sebelum saya mula menerangkan tentang definisi-definisi tersebut, saya akan menerangkan sedikit tentang teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa terbahagi kepada tiga, iaitu teori behaviorisme, teori kognitif dan teori mentalis. Jadi teori yang pertama iaitu teori behaviorisme, ianya berkait dengan tingkah laku ataupun perbuatan seseorang itu. Sudah semestinya ia akan melebihkan perbuatan daripada fikiran yang akan iaitu perbuatan itu menjadi tabiat dan kita ulang pada setiap hari. Bagi teori kognitif pula, ianya melibatkan proses mental yang melibatkan keupayaan menakul, dan teori ini akan meningkat seiring dengan usia kita, dan perkembangan setiap orang adalah berbeza kerana latar belakang kita, semua orang adalah berbeza. Jadi perkembangan seseorang individu dengan seseorang individu lain juga mestilah berbeza. Jadi teori yang terakhir pula, teori mentalis. Teori mentalis ni sudah semestinya, jika kita sebut mentalis, kita mesti terlintas. Ianya akan melibatkan mental, dan teori ini berlaku secara semula jadi dan akan menghasilkan hasil yang kreatif dan lebih, ianya melibatkan berfikir daripada perbuatan. Jika kita lihat di sini, ianya berbeza dengan teori behaviorisme kerana teori tersebut melebihkan perbuatan berbanding fikiran, tetapi teori mentalis melebihkan berfikir daripada perbuatan. Dan teori mentalis juga menggunakan keupayaan yang sedia ada, contohnya otak. Jadi jika dapat diperhatikan, ketiga-tiga teori ini mempunyai definisi yang berbeza dan kita dapat bezakan. Seperti contoh, teori behaviorisme, perbuatan. Mentalis pula melibatkan mental. Dan teori mentalis dan kognitif ni agak sama kerana kedua-duanya melibatkan mental. Dan untuk faham dengan lebih lanjut tentang tajuk ini, akan diterangkan dengan lebih lanjut juga oleh kawan saya selepas ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan tokoh pelopor bagi ketiga-tiga teori pemerolehan bahasa. Teori pertama dikenali sebagai teori behaviorisme. Antara pelopor utama dalam teori ini ialah Ivan Pavlov dan juga Skinner. Mereka berpendapat bahawa bahasa dikuasai melalui proses pengulangan kerana bagi mereka, perkara yang berlaku dalam otak manusia tidak dapat diamati. Teori yang kedua dikenali sebagai teori mentalis. Pelopor bagi teori ini ialah Noam Chomsky. Menurut Chomsky, kematangan saraf, kematangan pemikiran dan kematangan bertindak merupakan aspek penting dalam proses mempelajari sesuatu bahasa. Teori yang terakhir ialah teori kognitif. Antara ahli pemikir yang terkenal dalam mengetengahkan teori ini ialah Jean Piaget dan Sinclair. Mereka masing-masing berpendapat bahawa pemerolehan bahasa oleh seseorang kanak-kanak ialah berkait rapat dengan perkembangan deria motor dan mengikut tahap perkembangan kognitif. Seterusnya, banding beza dari aspek ciri-ciri. Ciri-ciri teori behaviorisme yang pertama, tingkah laku yang menjadi suatu tabiat, persekitaran konkret dan nyata, wujud rasangan dan tidak balas. Manakala ciri-ciri teori kognitif yang pertama, pembelajaran proses cubaya, pembelajaran suatu penyiasatan dan juga kognitif kanak-kanak berkembang secara berperingkat. Manakala ciri-ciri teori mentalis, penguasaan bahasa berkaitan dengan mental, mempunyai struktur dalaman dan luaran, dan juga bahasa mengandungi ciri-ciri kreativiti. Baiklah, seterusnya ialah kelebihan di sebalik teori-teori pemerolehan bahasa. Okey, baiklah, yang pertama ialah teori behaviorisme. Teori ini adalah sesuai untuk digunakan apabila guru-guru nak mendidik murid-murid ataupun pelajar yang masih
di peringkat umur yang masih rendah. Maksudnya pelajar-pelajar tersebut masih memerlukan bimbingan orang dewasa dan seperti orang dewasa seperti ibu bapa ataupun penjaga dan mahupun guru itu sendiri. Dan teori ini sangat sesuai untuk diaplikasikan. Dan pada masa yang sama, teori ini juga dapat melatih kemahiran lisan dalam kalangan pelajar. Kerana teori ini lebih dia banyak menggunakan teori lisan atau lebih dikenali sebagai teori kemahiran bertutur berbanding kemahiran membaca dan menulis. Dan seterusnya ialah teori kognitif. Okey, teori ini dia dapat membantu pelajar untuk memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Dan pada masa yang sama juga dapat meningkatkan kemampuan pelajar dalam penyelesaian masalah, terutamanya ketika mereka menghadapi masalah-masalah kecil ketika mereka membuat latihan, dan mereka akan cuba untuk ikhtiar untuk menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah teori mentalis. Teori ini merupakan proses pembelajaran yang bersifat sistematik ataupun teratur dan secara berperingkat. Maksudnya pembelajaran adalah berasaskan minat, kebolehan dan tahap kognitif pelajar. Maksudnya guru-guru melaksanakan teori mentalis ini mampu memberi kebaikan kepada pelajar kerana segala benda ataupun segala ilmu yang disampaikan adalah berdasarkan mungkin tahap umur ataupun tahap kecerdasan minda murid itu sendiri. Jadi sekian. Akhir sekali, perbandingan dari segi contoh bagi ketiga-tiga teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Contohnya macam apabila guru memberikan pujian yakni rangsangan terhadap pelajarnya, setiap kali mendapat keputusan yang baik yakni gerak balas, maka gerak balas itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. Maksudnya kalau cikgu tu cakap yang cikgu akan bagi hadiah kalau kamu buat yang terbaik, maksudnya murid tu akan semakin bersemangat dan akan membuatkan yang lebih terbaik untuk pada masa akan datang dalam pembelajaran. Selain itu, teori kognitif. Contohnya macam guru tu meminta murid untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai sesuatu idea atau pendapat yang dimiliki oleh murid-murid tersebut. Dan akhir sekali, teori mentalis, iaitu contohnya macam contohnya, teori ini akan menekankan kaedah berpusatkan pelajar. Maka, pelajar ini akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran penggunaan bahan berbanding guru. Contohnya, kan macam abad ke-21 ni, guru duduk belakang je dan dia tengok apa murid itu buat kat depan. Contoh macam pembentangan ke apa ke. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.